Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bisabri wassalah. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, pegawai-pegawai daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, yang saya hormati pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Terima kasih atas jemputan daripada Mains. Terima kasih pada akak-akak datang. Saya kalau orang perempuan duduk dekat-dekat, saya seriau. Nasib baik saya menghadap ke sana. Kalau menghadap ke sini macam-macam. Banyak perkara dan kenangan yang mengerikan. Ya, macam-macam. Ya. Ada setengah orang perempuan bila dengar kuliah, dia orang serajin, Tuan Haji, dia orang rajin mencatat. Dia orang selalu mencatat apa yang kita cakap. Tambah-tambah kalau dibuat rakaman TV, lagi dia orang kuat mencatat. Sebab kameraman akan ambil fokus orang yang suka menulis. Padahal dia tak tulis pun, dia lukis kartun je. Dia tak tahu nak tulis apa, dia lukis kartun. Kadang-kadang saya jadi serba salah. Macam malam ni okey sebab orang perempuan dia duduk depan, dia pakai kain telekung. Setengah dia pakai baju kurung. Bila duduk bersila, dia lengah, dia lunjur kaki. Kemudian bila dia nak bersila balik, dia cuma angkat kain yang atas je. Dia tak angkat dua-dua. Jadi bila dia angkat terselak, Allah. Aduh, kenangan mengusik jiwa tau tuan. Wah, ada juga jenis macam itu. Wah. Ada juga orang lain dengar ceramah, dia pula, saya mengajar serta tengok dia. Sudah. Itu pun mengerikan. Ya, umur dekat 70 lah. Kalau 20-an tak mengerikan, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi SAW sebut, man talabad dunya halalan isti'fafan minal mas'alah. Nabi kata siapa-siapa man talabad dunya halalan, siapa-siapa yang mencari dunia, berusaha di atas dunia halalan dengan cara yang halal, isti'fafan anil mas'alah, supaya menegah ia daripada meminta-minta. Menegah dia jadi daripada orang yang duk minta-minta. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'yan ala ahlihi. Yang kedua, kalau dia mencari dunia, wa sa'ya ala ahlihi, tujuan dia ialah untuk menampung, menguruskan orang-orang yang di bawah ahlinya, di bawah tanggungan dia. Dia cari nafkah untuk isteri dia, cari nafkah untuk mak dia, anak dia, ayah dia. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa ta'attufan ala jarihi. Yang ketiganya, dia mencari rezeki dalam dunia ni supaya dia boleh bantu jarihi, jiran-jiran dia. Maka orang yang mencari dunia dengan tiga perkara ini, kata Nabi SAW, laqiyallah wa wajuhuhu kal qamari al lailatul badr. Maka dia akan bertemu dengan Allah. Laqiyallah, dia akan jumpa dengan Allah di hari kiamat, wajahnya berseri-seri macam bulan purnama. Hari ini tuan-tuan, kita berada pada bulan-bulan yang mengambang ni. Bulan purnama ni, hari ni berapa Muharram? 1 Muharram? 1 Muharram, detik permulaan. Lepas dah 13, 14, 15. Berapa belah? Kita sekarang berada pada detik bulan-bulan yang sedang mengambang sekarang ni. Itu dipanggil sebagai bulan purnama. Bulan ni macam-macam. Ada yang dipanggil hilal,
Hilal maknanya anak bulan. Tak nampak pun, kena teropong dia. Nama dia hilal. Ada juga yang dipanggil sebagai qamar. Qamar, bulan yang sedang mengambang. Dipanggil apa? Qamar. Ada yang dipanggil bulan, nama dia syahru. Tu, bulan tu, nama dia bulan syahru Ramadan. Bulan Ramadan. Yang kita duduk puasa tu, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, itu dipanggil syahru. Yang di atas kepala kita tu, dipanggil sebagai qamar. Tuan-tuan yang saya muliakan, sekarang ni, yang bulan yang duk mengambang tu, semua menjadi igawan. Igawan orang seni, igawan orang bercinta, igawan yang nampak kepada kecantikan, tu yang sekarang mengambang. Cuma kita hari ni ditakutkan. Bulan mengambang, anjing menyalak. Abang, anjing apa pula ni bang, malam-malam bulan mengambang ni bang. Maka kita pun bayang Pontianak keluar. Bulan mengambang, Pak Ngah lah balik pula lagi teruk yang tu. Bulan tak mengambang, Pak Ngah tak balik. Padahal bulan mengambang itu lambang kecantikan. Sebab itu dia ada nama surah Al-Qamar, surah bulan yang sedang cantik di atas tu. Maka tuan-tuan tengoklah para seniman, para penyair akan memuji bulan yang macam itu. Dia akan memuji, engkau laksana bulan. Nampak tu? Okey, dia akan puji tu, di waktu malam bulan mengambang. Dia akan puji bulan. Jarang tuan-tuan dia puji matahari, jarang tuan-tuan. Dia akan puji bulan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sebut keindahan bulan yang menjadi igawan itu, di hari kiamat kita jumpa tak? Jumpa. Malah kita berpeluang untuk menjadi cantik macam bulan yang macam itu. Kita diberikan peluang untuk jadi orang yang istimewa di hari kiamat. Tuan-tuan pun sedia maklum, di hari kiamat kita dibangkitkan dengan rupa yang macam-macam. Ada yang perutnya sebesar bukit. Ada yang masuk di hari kiamat di padang mahsyar, mabuknya macam orang yang masuk hantu. Berjalan macam orang masuk hantu. Allah sebut dalam Quran tu, orang yang makan riba ni, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba ni jalan tu hoyong hayang macam orang masuk hantu. Orang yang kerasukan. Ada orang yang bangun di hari kiamat, tuan-tuan, kemaluan terbakar. Berjalan dengan kemaluan terbakar, berjalan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan rupanya babi. Badan orang, kepalanya kepala babi. Babi ni Abang Haji, kalau sebut babi, lembut-lembut, tak nampak murah lazah. Dia kena sebut tebal. Dibangkitkan dalam rupa babi. Macam tu. Bau nampak geli tu. Kalau sebut, babi, tak apa geli tuan ni. Bayangkan orang yang macam tu dibangunkan di hari kiamat berlawanan dengan orang yang cantik. Siapa orang yang cantik di hari kiamat? Bilal. Muazzin. Muazzin tu orang cantik di hari kiamat. Lehernya jinjang. Orang yang cantik ialah orang yang azan ketika hidup dalam dunia. Dialah yang paling tinggi, yang paling jinjang. Berseri-seri wajah tu. Siapa tu? Orang yang muazzin, orang yang bang, orang yang kita panggil Tok Bilal. Masya Allah. Sebab tu kita kena ada cita-cita datang masjid, kalau boleh aku nak jadi imam. Imam pun dah ada orang dah. Aku nak jadi Bilal lah. Bilal pun dah ada orang dah. Ada satu lagi tempat yang tak ada siapa cuk. Imam ada orang cuk. Imam Din, Imam Zul, Imam Dolah, Imam Mahdi. Orang dah cuk. Bilal, Bilal Ahmad, Bilal Yusuf, Bilal Ahmad, Bilal Muhammad. Dah ada dah. Ada satu lagi yang tak ada siapa cuk. Siapa dia Ustaz? Apa jawatan dia Ustaz? Saf yang pertama.
Ada tak tuan-tuan tulis dekat sah tu? Oh ini tak boleh. Ni pengurusi ni. Oh ini berdahari. Mana ada tuan-tuan? Yang ni lah yang kita kena rebut. Saf yang pertama. Mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Jadi orang yang terbaik. Habis tu opah tak dapat lah ustaz. Kenapa pak? Opah tak boleh jadi imam. Itu dia kata Islam adil. Kenapa kami perempuan tak jadi imam? Ustazah ni kelulusan daripada Jordan ustaz tahu. Kenapa tak boleh jadi imam? Saya jawab, yang tak bagi perempuan jadi imam tu bukan saya ustazah, Allah. Yelah kenapa? Payah cakap. Kalau ustazah jadi imam, kami makmum di belakang, ustazah rukuk, kami tak rukuk. Tambah-tambah ustazah sujud, lagi kami tegak begini tengok tuan-tuan. Kami bukan khusyuk. Yang paling tak khusyuk, yang paling hujung dinding ni. Tak nampak dah pula. Nampak tak? Adalah hikmah dia. Walaupun ustazah, walaupun akak tak jadi imam, tak jadi Bilal, Allah bagi kod lain pula nak masuk syurga. Orang perempuan nak masuk syurga paling simple. Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah, taat pada suami, masuklah mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Hebat orang perempuan. Nombor satu, jaga semayang. Kenapa yang hebat dia orang ni? Cuba tuan-tuan tengok. Dia orang datang ke masjid daripada 6.30. Sekarang ni 8.30, lagi 5 minit. Dah 2 jam bertelekung. Panas tak? Oh panas. Tambah yang pakai purdah, tudung hitam pula. Oh panasnya. Cuba ke abang-abang perhati tengok isteri kita. Telekung, anak telekung. Baju dalam, kain telekung, kain dalam, seluar dalam, stokin. Bila buka tu, satu bakul tu. Abang-abang datang ke masjid ni simple, jubah sehelai. Spender tak pakai apa, tak pakai. Transparennya nampak, dah lah jubah putih. Sebab tu Allah bagi dekat dia orang senang masuk syurga. Tengah semayang, anak duduk depan, anak setahun, setahun setengah, 2 tahun. Duduk atas sejadah. Waktu baca Fatihah, boleh mak sabar. Waktu nak sujud tu, Sami Allahu liman hamidah. Anak duduk tengok mak. Mak buat isyarat. Anak boleh tanya tau, apa sujud? Sudah hentak. Oi, sebab tu Allah Ta'ala bagi mereka pahala. 2, puasa. Akak-akak, akak lah paling rajin puasa. Besok hari Khamis puasa. Asyura hari tu pun puasa. Isnin kemarin pun puasa. Ramadan jangan cakap tak bangun sahur, kita pun tak bangun. Isteri tak masak, ke masjid kita makan tuan-tuan. Dialah yang paling seksa bila berpuasa. Hebatnya orang perempuan. Dia jadi masak untuk kita daripada awal kita kahwin sampai sekarang. Hebat. Yang ketiga, orang perempuan jangan berzina. Jaga maruah. Yang keempat, yang ni paling susah kat leha. Taat pada suami. Semayang boleh, puasa boleh, tak berzina boleh. Ni hak nombor 4. Taat pada Mabidin. Yang tu yang berat ustaz. Tak tahulah. Yang tu. Orang laki-laki ni kena berjuang sungguh-sungguh. Mai semayang. Saya bila masuk dalam masjid ni, subhanallah, Masya Allah, teringat Masjid Nabawi. Rasa tu. Allah, warna dia, tiang dia tuan-tuan. Tu belum masuk lagi Bilal. Kalaulah Bilal bang macam Masjid Nabawi, sonok. Tarik panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis-habis semayang, dia, habis-habis bang dia tanya, macam Masjid Nabawi tak? Riak betul tu Bilal ni. Sonok tuan-tuan. Sonok. Tambah pula speaker bagi jadi sedap. Ada echo pula macam Masjid Nabawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Menangis makmum. Teringat. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak kisah bang ni. Dia belasah je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni tercekik tulang ke apa? Cuba tuan-tuan dengar dalam satu radio. Saya duk dengar. Dia orang tak panggil saya pergi masuk radio. Kalau dia jumpa, saya nak jumpa pendebik tu. Hang tukar bang lain boleh tak? Dia bang tu macam bunyi cekik tulang. Hayya 'alas salat. Pasal apa? Pasal apa? Tak boleh bang elok-elok. Masya Allah. Orang yang paling cantik di hari kiamat, muazzin. Jadi abang-abang, alhamdulillah. Cantiknya. Sebab tu cantikkan suara abang sekarang. Imam-imam, kalaulah muazzin yang paling segak di hari kiamat, takkan imam tak segak. Ustaz, 2 orang ni dah habis dah Ustaz. Saya di mana Ustaz? Abang rebut saf yang pertama. Yang ni tak ada siapa cop abang. Oi, orang yang dapat saf yang pertama, yang tak pernah ketinggalan pula bersama dengan imam. Angkat takbiratul ihram yang pertama. Apa yang dia dapat? Salah satunya dibuang daripada dia sifat-sifat munafik kepada dia. Masya Allah. Yang nombor 2, siapa yang paling handsome di hari kiamat? Orang yang paling handsome, saya tak dapat lah Ustaz. Saya imam pun tak boleh. Bilal pun tak boleh. Kenapa? Saya tak ada keyakinan Ustaz. Hari itu saya balik pada haji. Dia orang tolak saya jadi imam. Ambil berkat. Habis tu? Saya takut Ustaz. Boleh jadi imam tapi Zuhur boleh lah. Ini Maghrib. Oh ya. Yeah. Dia orang tolak jadi imam saya. Kata abang terima tak? Saya tak terima Ustaz, segan. Itu apa abang bagi alasan apa? Batuk. Padahal masa parking motor tak ada batuk. Tolak jadi imam. Batuk tu Haji. Oh, Mekah panas. Batuk. Tak apa. Minum air dulu. Kan hilanglah batuk. Tolong jadi imam. Ambil berkat je Haji. Atau apa cakap apa? Tak boleh. Kejap je. Saya sebenarnya ada COVID. Semua jemaah lari tuan-tuan. Tinggal dia seorang. Punya takut dengan COVID. Punya takut nak jadi imam. Tak apa tuan-tuan. Orang yang paling handsome, kita boleh dapat. Walaupun kita bukan imam. Walaupun kita bukan Bilal. Kita boleh dapat orang yang paling berseri di hari kiamat. Baik laki, baik perempuan. Apa dia Ustaz? Talabad dunya halalan. Yang mencari dunia dengan cara yang halal. Bekerja dengan cara yang halal. Masya Allah. Tadi pagi saya ceramah di Jabatan Perdana Menteri. Unit ICU. Keselamatan negara semua ada. Tajuk dia apa? Integriti. Bercakap soal integriti. Saya kata pada dia orang ni, ramai ni. Staf-staf dia, pengarah, timbalan pengarah semuanya ada. Saya semalam, saya kata, saya di Ipoh. Orang tanya saya, besok Ustaz nak ke mana? Saya nak ke Putrajaya. Ada apa? Saya makan angin. Tanya pula ceramah lah. Ceramah di mana? Di Jabatan Perdana Menteri. Oh, nampak tak? Bunyi itu pun 6 harakat. Oh. Nak masuk tu kak oi. Kena bagi IC, kena ambil gambar. Macam airport. Saya ingatkan polis tu nak bergambar dengan saya. Saya pun buat sekejap. Ni sibuk ramai nak ambil gambar ni. Rupanya dia panggil suruh ambil kamera kecil nak ambil gambar. Oh. Begini saya tegak ambil gambar entah. Nak masuk tu. Oh, macam-macam. 2-3 kali lah scan. Saya tanya dekat pegawai tu, saya nak masuk sekali ke dalam mesin scan ni? Ustaz jangan buat bodoh dengan Ustaz. Masuk beg sudah lah. Tuan-tuan, bayangkan saya cakap, kami ni orang biasa nak masuk pejabat Perdana Menteri ni hebat. Nak rasa tu hebat. Tuan-tuan lagi hebat. Sebab tuan-tuan dah kerja dalam ni. Tuan-tuan dah berkhidmat dalam ni. Bantu satu rakyat Malaysia. Unit ICU lah, unit apalah. Nombor 1, tuan-tuan mesti ada satu rasa syukur. Rasa bangga bahawa kita bekerja di tempat yang bagus. Jangan rosakkan kerja tuan-tuan, nama tuan-tuan dengan merosakkan integriti tuan-tuan.
Tuan-tuan yang saya muliakan. Habis tu saya nak mengajak pada tuan-tuan apa dia? Tuan-tuan dah kerja elok-elok, halalan. Carilah rezeki, carilah pendapatan dengan secara halal. Syukur. Nombor satu, tuan-tuan, kita bersyukur. Ni hak depan saya ni, macam-macam. Ada yang pencen pengetua. Ni datuk kita ni. Pencen pengetua ni. Tuan Haji pencen apa? Cikgu juga, pengetua juga. Cikgu kecil, cikgu besar. Cikgu kecil, cikgu syari lah. Allah. Kita berkhidmat. Cikgu syari kita ni berkhidmat kerana Allah. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari main bola. Saya suka main bola. Hari-hari main bola. Baik anak-anak murid, baca apa yang cikgu tulis ya. Cikgu nak tidur. Tuan-tuan, tu cikgu syari. Ini bukan cikgu syari. Apa tujuan cikgu syari kerja? Mendidik anak bangsa. Dah pencen. Anak dia pula. Anak murid dia pula. Cakap. Mengajar. Jadi orang baik. Berapa banyak pahala yang dapat pada cikgu syari. Sebab tu nombor satu, kita kena syukur dengan kerja kita. Baik kerja kita berniaga burger ke, kerja kita ni tukang sapu sampah ke, kerja kita kera ni ke. Ni tu lambat sikit. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Awak kerja apa? Kera ni. Oh, bahasa tuan ni. Bersyukur. Jangan merungut. Tadi cikgu tanya pada saya, Ustaz tak penat, sihat? Malam pagi tadi saya di Putrajaya. Malam ni dengan tuan-tuan. Malam besok saya ada di rumah tuan-tuan. Pukul 9 malam. Forum Perdana Ehwal Islam TV1. Siaran langsung. Dari mana Ustaz? Dari Kuching. Esok saya nak terbang pergi Kuching. Hari Jumaat saya di Kuching. Dewan Bandaraya Kuching. Hari Bandaraya. Hari Sabtu Ustaz. Hari Sabtu saya dekat dengan Port Dickson. Masjid Askar Camp tu. Hari Ahad, Merlimau, Melaka. Bila Ustaz balik? Isnin. Dah berapa lama dah Ustaz buat kerja lagu ni? 33 tahun. Subhanallah. Tak penat? Tak. Sebab, dah hang minta kerja. Hang yang buat kerja ni, hang yang minta kerja ni, yang mengadu penat pasal apa? Jangan komplain. Tok Imam tak komplain, Tok Bilal tak komplain, pengurusi tak boleh komplain sebab kita yang minta. Dan kita mesti ada satu minat untuk dia. Syukur aku dapat ni. Dengan pekerjaan saya ni tuan-tuan, subhanallah, saya kenal orang di Malaysia ni berjuta-juta orang. Hari ni saja saya jumpa orang berapa ribu. Besok berapa ribu orang. Saya tak tahu. Alhamdulillah saya sambung silaturahim. Berapa banyak dosa yang gugur. Saya sampai-sampai saya salam dengan abang-abang kita. Salam dengan anak-anak kita. Salam. Dengan budak pun saya salam. Orang tua pun saya salam. Kadang-kadang yang duk tunggu saya tu, yang cacat. Cacat pun mai. Yang jenis keras, yang meleleh elio tu. Ya. Nama apa? Oman. Apa? Oman. Osman. Meleleh ni. Elio tak apa. Cium tangan ni. Saya lap tak? Tak, bukan najis. Elio tak najis. Yang kedua sebab apa saya tak lap? Sebab lepas tu ramai lagi yang salam. Wow. Kena pula hak salam jenis Habib punya tu. Tak belasakan hang lah buat aku suka hang. Hak benar faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, maka kita betulkan niat kita dalam dunia ni. Apa sebab awak bekerja? Sebab saya tak nak meminta-minta. Malam ni kita nak bagi bantuan. Malam ni kita ada mains daripada bahagian zakat. Saya sonok tuan-tuan. Sungguh saya paling suka adik zakat. Pasal apa? Saya buat satu contoh. Tadi cikgu tadi. Dia mengajar anak murid dia beribu-ribu orang. Anak murid dia jadi macam-macam orang. Pahalanya balik pada cikgu, ilmu yang dimanfaatkan. Macam saya sebut tadi. Yang saya sebut tadi. Saya tak kata saya ni glamour. Mana ada saya glamour? Facebook saya tak banyak pun. Dalam 1.9 juta followers je. Tak ramai pun. Instagram 1 juta. TikTok dekat 2 juta. Tak banyak mana pun.
Okey, saya ceramah dari bila? Tahun 90 sampai sekarang. Tiap-tiap hari mengajar, hari-hari kerja. Sampailah Abang Jamil. Allahu Akbar. Agak-agak tuan-tuan, berapa banyak dah pahala saya dapat? Tak tahu. Kalau saya ikhlas, saya dapat. Adakah pahala saya ni hanya dapat kepada saya? Doa. Saya ni lulusan yang pertama, hak sekolah menengah, sekolah agama, sekolah pondok tu saya tak cerita. Saya ni duduk rumah sewa di Batu Kurau. Saya tengok satu anak muda balik pakai baju putih, seluar hitam, bawa briefcase, bag James Bond. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Ipoh. Balik cuti ke? Tiap-tiap minggu Jumaat petang dia akan balik. Lah dia berhenti. Engkau orang buat apa? Kami belajar rumah sewa sini, sambung belajar. Oh, engkau orang tak nak masuk Mahat Tahfiz? Boleh? Boleh? Rupanya dia pelajar tahfiz. Dia cuti Sabtu Ahad dia balik. Dia kata tak apa, minggu depan ana buat balik borang ento isi. Saya pun isi dengan kawan-kawan isi borang. 2-3 minggu surat sampai. Bila surat sampai, surat temu duga. Panggil temu duga. Pukul 9 pagi sampai. Okey, naik tingkat atas masjid. Okey, kau orang hafal surah ni dalam tempoh sejam. Sejam baca. Setakat mana kau orang dapat? Pakat naik di atas masjid negeri tu. Baca Al-Quran hafal surah. Kalau surah Inna A'tainah tak apa cikgu. Dia belasah surah tingkat atas tu. Al-Ankabut dia baginya. Wow, kelangkabut kita. Subhanallah. Dalam sejam berapa minit, berapa ayat yang boleh hafal? Saya pun puluh ngongang bila temu duga, okey, tanya tajwid, tanya hukum, tanya tanya ni, balik. 3 minggu surat sampai, suka cita dimaklumkan, lulus, sila lapor diri. Maka bermulalah saya daripada pelajar sekolah agama, sekolah pondok, belajar untuk hafiz Quran pula. Dah tua bangka baru nak masuk tahfiz. Tuan-tuan, bila duduk di Mahat Tahfiz, saya dapat bantuan zakat RM250. Majlis agama bagi allowance. 100 duit poket, 150 duit makan 3 kali sehari bagi dekat caterer. 100 simpan poket, kok nak beli apa-apa makan ke, sabun ke apa, ubat gigi kan. Selama 3 tahun pejabat zakat majlis agama bagi. Akhirnya dapat diploma tahfiz. Bila dapat diploma tahfiz, saya mengajar Mahat Tahfiz Al-Quran sebelum saya sambung belajar. Tengah nak sambung belajar, mak kata kahwin. Mak baru habis diploma, mak sabarlah mak. Kahwin. Baik mak. Tak bantah tentang kahwin. Sekarang saya mengajar, tak tahu nak cerita, Singapura, Brunei, Thailand, negara Arab, Australia, Jepun, China, Vietnam. Saya ceramah tuan-tuan. Mesir, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak ni habis. Inilah lah. Ni baru sampai sini. Paling jauh ni sini. Tak pernah faham. Tak faham sudah tuan ni. Adakah pahala tu dapat pada saya? Tak. Pahala tu dapat juga pada pembayar zakat. Orang yang bagi sumbangan, orang yang wakaf, orang yang derma pada majlis agama. Majlis agama ni apa kerja dia? Dia buat zakat ni. Dia bagi asnaf sana, dia bagi asnaf sini, dia bagi asnaf sini. Dia bagi pada asnaf fi sabilillah, orang yang mengaji agama ni. Ni dapat. Akhirnya tuan-tuan, kawan saya ni ada kerja pegawai istimbat di pejabat mufti. Kawan saya ni tuan-tuan, yang sama tahfiz dengan saya sekarang jadi hakim mahkamah. Hakim Mahkamah Syariah Magistrat. Kawan saya ni tuan-tuan ada yang jadi pensyarah universiti. Kawan saya ni tuan-tuan ada yang buka Mahat Tahfiz. Berapa banyak pahala ni, semuanya dapat juga kepada orang yang membayar zakat. Orang yang bersedekah.
Sebab tu bila saya dengar malam ni ada zakat majlis agama, pejabat zakat sampai datang pada kita. Ini satu sonok peluang pahala depan mata, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu zakat yang kita bayar ni dapat dekat siapa. Tiba-tiba dapat pada asnaf fi sabilillah. Mereka buat sekolah, mereka buat masjid, mereka buat sekolah, mereka buat tahfiz, mereka tampung pelajaran pendidikan. Walaupun kita dah mati, tapi pahala masih lagi berjalan. Ini yang dikatakan orang yang mencari dunia dengan cara yang halal. Tapi ustaz, dia orang cakap, kalau kita bayar zakat dekat pejabat zakat, pejabat zakat simpan ustaz. Mana kau tahu? Dia orang cakap, dia orang tu siapa? Ada awak tanya pejabat zakat? Tak adalah tanya, dia orang cakap. Habis tu zakat tu bayar pada siapa? Dia orang suruh bayar dekat dia orang. Oh, banyak cantik. Kadang-kadang tuan-tuan peruntukan kutipan zakat kemudian nak disalurkan kepada orang yang layak menerima zakat, kadang-kadang tak cukup. Kena minta sumber yang lain pula nak tampung asnaf. Ada pula orang buat kempen jangan bayar zakat pada pejabat zakat. Kesian tuan. Saya terlibat minggu depan dengan pejabat zakat wilayah, pejabat zakat Labuan. Semua saya tahu. Pejabat zakat Perak baru ni saya buat. Saya tanya dekat dia orang, berapa juta peruntukan, berapa jumlah kutipan. Ada yang tak dapat, tak cukup tuan-tuan. Ada yang tak cukup. Ni tidak buat kempen pula. Jangan bayar dengan dia orang. Dia orang simpan. Tuan-tuan ingat dia orang ni tak takut dengan Tuhan tu? Jadi, saya cakap pada sahabat-sahabat saya di pejabat zakat, bila buat penyampaian zakat, buat live. Sekarang kami sedang menyerahkan zakat. Kalau boleh, dia punya cek tu, besar meja, nampak ni. Supaya masyarakat di luar tahu, zakat kita telah dibayar. Zakat kita telah disalurkan. Jadi tuan-tuan bayangkan, apa yang tuan-tuan sedekah, apa yang tuan-tuan bayar zakat, apa yang tuan-tuan wakaf. Kalau kenalah dengan redha Allah, barakahnya tuan-tuan, subhanallah. Saya cakap kalau saya tak ada dapat zakat waktu saya belajar loh. Saya anak yatim, saya orang susah. Mak saya hanya kerja mengajar orang Quran. Sebulan RM5 dapat upah. Nak tampung berbelah-belah anak. Mak saya saja tuan-tuan, anak dia saja yang dia lahirkan 11. Meriah tuan. Punya ramainya. Bapak pula mati tahun 73. Bapak saya meninggal tahun 73. 50 tahun lepas. Mana nak cari duit? Dengan zakat itulah. Mak tak payah bagi dah duit kat saya, mak. Dah dapat dah bantuan zakat. Berapa ringgit? 200.5. Alhamdulillah. Betul ni? Betul mak. Alhamdulillah. Kalau tak ada elang tu tuan-tuan, saya pun tak tahu. Saya rasa saya je ke elang, jadi supervisor lah ni tuan-tuan ni. Agak-agak tuan-tuan, jadi apa? Jadi penyanyi. Dah tua-tua ni pun jadi penyanyi. InsyaAllah bulan depan saya masuk studio. Saya jadi artis rakaman KRU. Jangan lafazkannya, insyaAllah tuan. Saya balik daripada Kuching hari Sabtu. Flight pukul 1, saya ceramah di Port Dickson malam lepas maghrib. Kemudian saya pergi Kuala Lumpur pukul 10 pagi sampai jam 2 petang, saya dubbing untuk filem saya. Dubbing, masukkan suara dalam filem. Habis pukul 2 petang, saya lari ke Merlimau. InsyaAllah filem saya akan terbit nanti sekurang-kurangnya, selewat-lewatnya bulan 11. Nanti buat rombongan. Kepala tu imam. Tengok filem saya. Pelik no. Artis bertukar jadi ustaz. Yang saya pula ustaz bertukar jadi artis. Inilah tanda-tanda akhir zaman, tuan-tuan. Baik. Kita bekerja mencari yang halal. Salahkah? Adakah ini cinta kepada dunia? Adakah ini hubbud dunia? Cinta pada dunia? Kalau tuan-tuan tak kaya, kalau tuan-tuan tak kerja, kalau tuan-tuan tak ada duit, macam mana tuan-tuan nak pergi Mekah? Kalau tuan-tuan tak ada pendapatan, macam mana tuan-tuan nak tanggung isteri dan anak-anak?
Kalau tuan-tuan tak ada pekerjaan, kalau tuan-tuan tak cari dunia, macam mana tuan-tuan nak wakaf, nak bayar zakat? Sebab ada yang kata, awak ni cari dunia betul awak ni, hubud dunia betul awak ni Nobita. Tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu bahagian kamu di akhirat. Cari. Tapi janganlah lupa bahagian kamu di dunia. Jangan. Kita bekerja ni adalah untuk menyahut perintah Allah. Habis tu ustaz yang kata dunia tu macam bangkai tu apa? Dunia ni lebih buruk daripada bangkai kambing tu apa? Dunia ni tak lebih daripada sayap nyamuk tu apa? Itu dunia maksiat. Dunia maksiat tu yang jahat. Yang Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tu apa? Dunia yang tak ada faedah untuk kita di hari akhirat. Dunia tu yang sia-sia. Awak buat kerja apa? Saya minat dalam kerja ni ustaz. Kerja apa? Merompak ustaz. Awak kerja apa? Saya gigolo ustaz. Awak kerja apa? Saya ustaz JRO ustaz. Awak buat apa? Saya kerja ni ustaz untuk beli dadah ustaz. Awak kerja apa? Saya tak ada kerja apa ustaz. Saya kerja duduk di rumah makan duit isteri saja ustaz. Awak buat apa? Saya kelabing punya orang ustaz. Yang ni dunia yang jahat. Awak kerja apa? Saya cikgu. Oh, cikgu sekolah. Tak, saya sekolah anak yatim. Oh, cikgu murni. Bagus tak kerja dia? Bagus. Jumpa Haji Bakhil, minta beli kain putih 10 kaki, 10 kayu. Nampak tu? Pergi tunjuk gambar dekat Cik Haji Bakhil. Gambar ni. Yang tua-tua bangka ni pun anak murid cikgu. Sudah tak? Tak, ini semuanya cikgu-cikgu di sekolah saya. Oh, dia panggil tua-tua bangka. Macamlah dia muda. Mengorak cikgu murni Haji Bakhil ni. Kan cikgu murni bagi dia kuih. Tuan Haji jemputlah makan. Saya belum lapar. Amboi, tak sudilah pula Tuan Haji. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Baru sekali ajak paksa pada hutang. Tu nama dia orang gatai. Haji Bakhil lebih kedekut. Abang kerja apa? Saya pemandu teksi. Abang bayar zakat? Bayar ustaz. Abang solat? Solat ustaz. Abang buat apa? Saya tak buat jahat ustaz. Tak salah jadi driver Grab. Abang kerja apa? Saya arkitek ustaz. Masjid tu saya yang buat. Tak salah kerja arkitek. Yang salahnya ialah awak menggunakan dunia awak menjadikannya ia berdosa dan akhirnya awak susah di hari kiamat. Dunia awak ni, kerja awak ni lebih buruk daripada bangkai kambing yang tersadai di tepi jalan tu. Tuan-tuan, yang lain-lain ni jadikan kerja kita sebagai peluang untuk masuk syurga. Jaga elok-elok amanah, jangan rasuah. Jaga elok-elok, jangan curi tulang. Ini waktu rehat sampai pukul 2, dia tidur sampai pukul 3. Duduk tidur dalam pantry. Bila kita kata tak boleh, gaji minta penuh, kerja tak penuh. Gaji minta cepat, kerja lambat. Gaji nak penuh-penuh tapi kerja tak cukup time. Macam mana bang? Abang sehari abang dah curi jam. Berdosa tu bang. Ustaz, saya tak curi jam. Jam tu ada gantung ustaz. Aku katuk dengan jam tak lagi ikut. Abang curi time tu. Sejam tu abang dah ambil. Abang kena bayar balik. Nak bayar apa ustaz? Saya duit tak ada. Kalau abang tak ada duit, abang tambahlah extra time. Habis pukul 5, abang balik pukul 6. Oh, yang tu saya buat. Saya tahu tak? Saya pun takut ustaz. Saya tak balik pukul 6 ustaz. Saya sambung kerja. Abang buat apa? Saya tidur juga. Elok. Pukul 5 sampai pukul 6 dia tidur juga ustaz. Kita bekerja ni untuk mencari perkara yang halal. Supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1. Kalau kita bekerja yang nombor 2 di dalam dunia, kerana apa? Wasa'yan ala ahlihi. Dia nak menanggung
keluarga dia. Allah, abang-abang oi, janganlah duk marah pada isteri. Kamu duduk di rumah buat apa? Kerja tidak. Aku cari makan. Kamu buat apa? Jangan cakap macam itu. Akak-akak kalau suami cakap macam itu, besok jangan buat apa. Duk tak kata. Relax. Main TikTok. TikTok tak ada, main lato-lato. Suami balik pukul 5, 6.30 dia balik. Rumah berselerak. Apa ni rumah berselerak ni, ya Allah. Dia pergi ke dapur, nasi tak ada. Lauk mana? Pinggan tak basuh, kain tak basuh, bertimbun. Anak tak tukar lampin dari malam tadi. Berat gila lampin dia. Rumah tak bersapu. Abang cakap, saya tak buat apa kan? Hari ni betul saya tak buat apa. Hari ni saya tak buat apa, abang. Saya duduk atas katil main lato-lato je, bang. Abang cakap saya tak buat apa-apa. Sekarang saya tak buat apa-apa. Sehari saya tak basuh pinggan. Cuba tengok. Sehari saya tak basuh kain. Sehari saya tak buka tingkap. Sehari saya tak mop, tak vacuum, tak sapu. Sehari saya tak mandikan anak-anak. Sehari saya tak suap anak-anak. Sehari saya tak ambil anak pergi sekolah hantar. Apa jadi abang? Abang cakap saya tak buat apa-apa. Seterasa tau. Dah. Allah, iyalah abang minta maaf. Siap. Kita pergi kedai tom yam. Sebab tu abang-abang, walaupun dia tak bekerja, tapi dia jaga rumah tangga kita. Maka kita yang bekerja ni, apa kita kena buat? Tanggung dia orang. Macam ustaz, macam isteri saya tu nak tanggung apa ustaz? Nak tanggung dia berat ustaz, 120 kilo ustaz. Saya tak suruh abang tanggung isteri. Tadi ustaz cakap tanggung ahli keluarga. Bodoh dia abang ni. Beri nafkah. Nafkah. Hujung rambut dia sampai hujung kaki. Nafkah. Abang, anak telekung, anak tudung saya ni dah terkoyak. Dah berlubang bang. Start motor, pergi kedai RM2. Beli 10 serkup. RM2 satu. Leha, abang dah beli 10. Ni yang lama yang koyak ni abang, jangan buang, boleh pakai lagi tu. Kau simpan di dapur, buat tapis kopi. Kalau tetamu datang, kau tapis. Berminyak je kopi dia. Jenis apa kopi ni? Tak berminyak apa, bekas rambut dia. Itu tanggungjawab kita bang. Jangan merungut, nanti Allah bagi cahaya berseri di hari kiamat. Makan, minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, kesihatan dia, ilmu dia. Ilmu tu termasuk nafkah batin. Orang kita faham nafkah batin tu, saya so far so good. Apa dia? Ya nafkah batin, so far so good Ustaz. Saya tiap hari kopi jantan. Kopi jantan, torpedo, kopi roket semua ada. Bang, tu kopi lain bang. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Itu nafkah batin. Abang bagi tak kegembiraan pada isteri abang? Pernah tak gurau dengan dia? Bila dia gurau, dia senyum-senyum. Apa? Senyum-senyum. Kenapa cakap macam itu? Pernah tak abang puji dia? Leha, tengok depan. Tengok ke sini, ke kanan. Pusing belakang. Loh, nampak kurus sekarang Leha kan? Itulah pujian yang paling dia orang suka. Mana ada orang tuan nyampak. Dia masuk dalam bilik, dia buat apa? Dia tengok cermin tau. Betul ke? Nampak tak? Bukannya susah. Tuan-tuan tak pernah puji. Ucap terima kasih. Tak pernah. Berpeluh hidung ni. Makan tom yam. Berpeluh. Sedap betul ya. Hui. Beringus ya. Sedap betul tom yam. Mama masak. Macam kat kedai depan tu sedap dia. Memang apa? Mama bungkus. Allah. Akak-akak ni pun lurus bendul betul lah. Tuan-tuan, nafkah batin tu apa? Ajar isteri. Kalau dia tak tahu, ajarkan dia. Kalau saya pun tak tahu Ustaz, bawa dia belajar.
Hantar dia. Di masjid ni ada kuliah muslimat. Hantar dia. Bang, malam ni ada ceramah mengenai fardu ain. Saya datang tau, minta izin. Siapa mengajar? Ustaz Kazim. Tak payah. Tengok drama pukul 7. Kenapa abang tak bagi saya mengajar, Ustaz Kazim mengajar? Kenapa? Dia belah sana. Astagfirullahalazim. Kira belah pula dah. Mengaji pun kira belah. Payah tuan-tuan. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz belah mana? Saya jawab, boleh belah. Orang nak mengajar, kau kira belah mana? Belah sini, belah sana. Ajari dia. Jangan sampai isteri tanya kita dan kita tak tahu nak jawab. Isteri mengandung. Pregnant. Umur 56. Akak-akak jangan seronok sangat. Akak dah tak ada dah ustaz. Dah tak ada dah. Jangan cakap kalau Allah kata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Jangan. Isteri Nabi Ibrahim tua-tua pun mengandung. Apa oi? Nabi Zakaria isteri dia tua-tua pun mengandung. Jangan main-main. Apa tanda isteri dia orang mengandung? Dia orang tak boleh cakap 3 hari. Jadi kalau suami akak tak boleh cakap masuk hari kedua, pergi cek tengok. Ngandung apa? Jangan tuan. Nafkah. Dia kata apa abang? Abang, saya ni dah keluar air ketuban. Nak pergi ke hospital ke abang? Ulanglah pun masalah. Tanya-tanya abang, nak pergi? Jom abang hantar. Nak tunggu lagi tak apa. Lagi tu mau 4 jam lagi tu. Tiba-tiba orang azan Zuhur. Bang, ni dah air dah keluar. Kena semayang Zuhur tak? Mana aku tahu kamu punya? Tanya aku buat apa? Bang, kena jawab bang. Kena jawab. Kena ambil tahu. Itulah nafkah batin, ilmu. Jangan sampai dia tak tahu. Pernah ada abang-abang kita tanya pada isteri kita, baca Fatihah jap, abang nak cek. Baca ayat tahiyat akhir, abang nak cek. Berapa ramai isteri kita yang semayang, tak tahulah semayang. Allahu Akbar. Dia bunyi tu. Allah. Nipih ya Allah. Allah tu tebal. Allahu Akbar. Allah. Itu nama dia. Jangan pandang belakang. Lain kak. Isteri, suami macam tu kena tegur. Isteri rajin sembahyang pukul 4 pagi, sembahyang sebelah katil suami. Allah. Bismillah. Tarik selimut suami tu. Puaka ni yang rapik tahu. Kena belajar. Nafkah batin itu apa? Kesihatan dia. Isteri kita bagi sihat. Abang, sakit kepala lah bang. Makanlah Panadol. Tak makan dah sepapan dah habis. Itu yang sakit kepala tu sepapan. Orang makan 2 biji. Makan salah, tak makan salah. Bila isteri mengadu sakit, cepat selesaikan. Oi, tuan-tuan, mana nak dapat duit? Tuan-tuan bekerja. Sebab tu nak tanggung dia. Di hari kiamat Allah balas pada kita, cahayanya berseri-seri wajah kita macam bulan purnama. Itu baru seorang isteri. Bayangkan 2. Yang tu yang orang malas mendengar ceramah. Menyesal duduk depan pula, celaka tu ustaz ni. Bayangkan berapa banyak pahala dapat. Abang-abang, satu suap nasi yang dia makan, satu pahala kita dapat. Balik saat lagi makan malam ni, cuba kira. 1, 2, 3, banyaknya. Berapa banyak pahala kita dapat tu. Bayangkan pakaian dia, makan dia, minum dia. Subhanallah. Tu ni anak-anak ni. Belum masuk lagi anak-anak ni. Kawan saya seorang setahun. 1 anak setahun. Tahun depan beranak pula. Loh, keraknya hang beranak. 5 tahun kahwin, 5 anak. Masya Allah.
Dia gelak tuan. Bagilah rehat sama ni pun tak kesian kat isteri ke. Tak sangka Ustaz, hang sangka rebel Ustaz. Saya kata kalau hang tak usik dia, tak mengandung dia tau. Dia boleh cakap pula hang sangka rebel Ustaz. Tiba-tiba dia mengandung Ustaz. Kepala otak kau. Sampai nurse kata udah-udahlah kau bagilah orang lain salin pula. Asyik muka akak tiap-tiap tahun gitu dia. Ya Allah. Jangan komplain. Bapak-bapak yang keluar balik dalam keadaan hujan, naik motor, lenjun balik basah, hujan, gigi. Kain tuala lehau sejuknya. Akak-akak ambil kain tuala lap muka orang tua tu. Siang kat abang cari rezeki. Tak payah londeh depan pintu tu, jiran tengok. Adik-adik, ayah-ayah kita cari rezeki. Nak besarkan kita, nak sekolahkan kita, nak cukupkan belanja kita. Ada yang naik motor, berhenti bawah jambatan. Daripada hujan, datang lori tanah, langgar. Mati 7 orang. Ada yang lari tinggal motor tepi jalan, dia pula duduk hujung sikit. Takut kena langgar. Lori langgar motor pula, renyuk habis motor dia. Ada yang kena simbah dengan air jalan, balik lenjun. Cari rezeki untuk kita. Wasa'yan ala ahlihi. Berapa banyak anak-anak yang tak hormat pada bapak. Kasar dengan bapak. Tak pernah ucap terima kasih dengan bapak. Tak pernah nak balas jasa bapak. Tak pernah kenangkan jasa bapak. Betul. Kita boleh bagi duit pada mak kita. Mak, ini gaji saya yang pertama. Mak ambil lah. Ya Allah. Mak tak apa. Mak tak apa. Simpan. Di tempat yang paling selamat sekali. Habis tu kenapa tak bagi dekat bapak? Bapak tak tolong kau. Nabi cakap mak baru bapak. Betul. Tapi takkan bapak langsung tak dapat. Dia hantar awak pergi asrama naik Honda Cup 70 tau. Dia yang bawa motor, mak kau duduk di belakang. Bila kau dah kerja, kau tak nampak pun jasa bapak kau. Motor Honda 70 tu lah dah hantar kau pergi sekolah. Sampai kau dah kerja, motor tu lah bapak kau pergi masjid. Kau tak teringin ke nak beli motor baru untuk bapak? Tak payah start guna kaki, start guna jari. Ini engkau starter bapak engkau pun dah hilang tau. Bapak engkau nak pergi masjid, tolak motor tu. Tolak pada rumah tarik, tolak gear. Masuk balik. Patah balik ambil, mak engkau datang pula. Kadang-kadang mak engkau yang tolak motor tu. Lagi teruk nasib malang betul ini. Yang kita pula kejap tukar kereta, kejap tukar tayar. Jom adik-adik yang datang malam ni, kita balas jasa ayah kita. Walaupun dia tak minta, walaupun dia tak sebut, walaupun dia tak minta pun, tapi dalam hati dia kalau kita bagi tuan-tuan, dia datang ke masjid, naik motor baru, motor baru je, Y3 suku tu. Agak-agak bapak tadi kata apa? Anak aku bagi kat aku. Pelan dia cakap. Anak aku bagi. Alhamdulillah lah. Dia bangga tau. Dia bangga. Ini yang kita nak. Bapak kita dah korban banyak-banyak. Saya tak pernah cium bapak saya. Saya tak pernah cium tangan bapak saya. Saya tak pernah bagi kain pelekat cak gajah duduk kat bapak saya. Sebab waktu dia meninggal, umur saya 8 bulan. Bila masa nak buat baik? Sebab tu tuan-tuan, saya nak balas jasa bapak saya dengan saya bela orang-orang tua di sekolah saya. Saya niat kalau ada pahala saya bela dia orang ni, mudah-mudahan pahala ni dapat pada bapak saya. Dapat pahala tuan. Sebab tu bila kita ni bayar zakat, bila kita bersedekah, kadang-kadang wakaf, kadang-kadang sedekah kita buat rumah orang tua-tua. Kadang-kadang zakat yang kita bayar dapat pada asnaf, orang yang sebatang kara. Tak ada suami, tak ada anak, tak ada isteri, sebatang kara, lumpuh pula dia. Tuan-tuan, dia doa tu,
Yang saya nak sangat-sangat tuan-tuan, bukan saya bila bela orang tua-tua ni saya nak apa-apa pada dia orang nak balas apa? Kencing manis. Nak balas apa? Ada satu makcik ni dia meninggal lah. Datuk, Kak Uhuk dah tak lama Datuk. Kenapa? Semalam semut datang. Oh, kenapa dengan semut? Semut datang. Dia buat apa? Dia hurung kaki Kak Uhuk. Lah. Kaki dia kena potong. Kencing manis. Bila kena potong, balut. Balik. Cuci. Dressing. Cuci. Saya ambil nurse suruh jaga dia. Cucikan luka dia. Bayar. Satu malam, semut hurung kaki dia. Kak Uhuk ni dah tak lama Ustaz. Kenapa? Semut dah naik atas. Oh sudah. Betul tuan-tuan. Seminggu Allah jemput dia. Anak tak ada, suami tak ada. Siapa yang nak tanggung dia? Inilah gunanya zakat. Jabat zakat tengok dia ni layak bagi zakat. Cuci darah pula, hemodialisis dapat lagi peruntukan daripada zakat. Kita tak kena tak apa tuan-tuan. Cuba kita jadi dia. Nak minta duit kat siapa? Rumah tak ada. Ustaz bagilah dekat Kak Wuk satu rumah pondok. Kesian tuan-tuan. Yang ni lah dia zakat yang orang kadang-kadang tak nampak. Dia tak jumpa. Mana ada orang miskin Ustaz. Zaman sekarang mana ada orang miskin. Memang tak ada lah awak kawan dengan orang kaya. Awak kawan dengan orang semakin. Lah. Bayangkan tuan-tuan. Itu tandanya kencing manis dah kuat. Sebab tu saya cakap banyak kali. Apa tanda kencing manis? Bila kencing, semut hurung air kencing kita. Penuh dalam tandas tu, ya Allah semut. Itu tanda kencing manis. Lagi kuat kencing manis, bila lepas kencing, semut ikut naik atas katil. Itu kira teruk lah tu. Lagi teruk, bila Kak Leha kencing, keluar semut. Ya Allah. Air tak keluar, semut je. Brrr, keluar. Tak lama ni Kak. Oi, subhanallah. Oi. Abang-abang bekerja nak menampung isteri yang sakit. Nak menampung anak-anak yang sakit. Kerja. Siang kerja pejabat, petang meniaga burger, malam bawa teksi, bawa Grab. Sebab isteri sakit. Allah bagi syurga lah pada abang-abang. Janganlah abang-abang tengok isteri ni. Kenapa aku kahwin dengan kau? Nyusahkan aku. Jangan cakap macam itu. Kita kadang-kadang bila tengok isteri pergi ke dapur, jalan sengit, balancing out, alignment lari. Silap betul lah. Jangan kata silap bang. Allah nak bagi syurga, kadang-kadang Allah bagi ujian isteri untuk kita. Ada orang yang dapat isteri yang bagus. Abang, balik tau. Hari ni tom yum. Balik awal tau. Bye-bye. Love you. Love you more. Wah. Tu hak terlebih baik. Abang, balik tu singgah lah beli tom yum sekejap. Malas nak masak. Ada juga jenis tu. Abang tak payah balik lah bang. Nyampah. Astaghfirullahaladzim. Wah. Apapun isteri kita, jodoh buat yang terbaik. Abang-abang tengok isteri abang tu. Itulah Allah nak bagi pahala melalui dia. Syukur. Tengoklah isteri. Abang duduk sini, isteri di sini. Dia, isteri pun tengok orang buat apa. Padahal dia tengok janda di belakang tu. Jadi akak-akak berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya. Ini perasan lebih pula. Nyampah tengok-tengok orang. Bila masa aku tengok kau? Aku tengok Kak Iyah belakang tu. Jangan kita duk kata malangnya nasi aku, tak payah. Ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi. Dapat pula anak tak sihat. Jangan cakap. Akak-akak jangan cakap. 2 hari lepas saya ceramah di Pulau Pinang. Saya kencing manis saya 4.9. Cantik
49 kira okey. Hari ni aku nak makan cakutiau. Lama sangat tak makan cakutiau. Tengok bacaan gula 4.7, 4.9, 4.8. Hari ni aku nak langgar pantang. Tengah duk makan cakutiau tu, datang satu makcik bawa anak dia minta sedekah. Mulut anak dia terbelah ni. Terbelah. Sumbing. Cik, tolong anak saya sumbing. Saya tengok muka makcik ni. Bukankah ada peruntukan untuk bela anak sumbing? Kenapa akak tak buat? Patutnya waktu kecil dah buat. Sian tuan-tuan, dia gunakan anak dia tu jajar semua ke pintu meja. Ada yang tak mau. Ada yang macam tu. Saya rasa nak dengar apa dia cakap. Marah benar. Kadang-kadang kita lambat bertindak. Ustaz, dah Allah jadikan dia mulut sumbing. Kenapa nak cantumkan? Bukankah itu mengubah ciptaan Allah? La ilaha illallah. Itu tak dikira mengubah supaya dia boleh baca Quran, supaya dia boleh semayang, supaya dia boleh bercakap. Tak salah dicantum balik. Yang salahnya bergaduh suami isteri. Orang dah cakap waktu mengandung jangan mancing. Degil. Nampak ni anak tu awak tarik pancing jadi mulut macam tu. Apa salah mancing kena mengena mulut, ikat dengan mulut? Jangan kaitkan. Cuma saya pesan kat akak yang mana mengandung, jagalah mata. Jagalah mulut, kadang-kadang terbuka. Waktu hijab tu, waktu kita bercakap. Waktu mengandung 3-4 bulan tu, minat tengok National Geographic. Cerita tentang orang hutan. Orang hutan in Borneo. Abang, cantiknya abang. Tengok anak orang hutan tu bang. Ya Allah abang, cantik comelnya abang. Tiap-tiap hari tengok orang hutan. Bila dia beranak, laki dia tengok, ya anak dia. Rasa macam pernah tengok anak kita ni. Di mana leha ya? Masam je leha tu. Sebab tu waktu mengandung tengoklah yang elok-elok ya. Nanti kalau kahwin nanti ya. Jadi kalau kita ada isteri, kita ada anak-anak, jangan berkira anak dan isteri kita, mak kita, bapak kita, yang kita tanggung mereka itulah yang menyebabkan kita berseri di hari kiamat, yang Allah Ta'ala nak bagi syurga pada kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa sebab kita bekerja dalam dunia? Sebab nak membantu jiran tetangga kita, nak membantu masyarakat sekeliling kita. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tu nampak tu? Warka'u ma'ar raki'in. Tu ayat yang ditulis tu. Allah sebut tu, dirikan salat wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Nombor 1 Allah kata semayang. Alhamdulillah, saya seronok masjid tuan-tuan ni. Betul saya cakap tuan-tuan. Itu saya tak pergi tandas lagi. Tandas tak mana tu. Kalau masjid bersih macam ni, tandas macam ni, orang-orang dalam dia pun bersih. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Setengah masjid bukan tempat ni lah di Afrika ni. Masjid dia guna tingkat cermin, tingkat nakor, tolak buka. Dia duduk dengan ceramah, dia nak buang kahak. Dia bangun, dia buka. Kahak dia tu pula tak lepas pula tuan. Meleleh, lambat je nak jatuh tu. Astagfirullahaladzim. Apalah malangnya dapat jemaah macam ini. Dia kata Tok Siak ada. Memanglah Tok Siak ada. Kalau hang tak tolong dia. Ni masjid kita, bukan masjid Tok Siak. Masjid kita. Bila bersih, malaikat suka. Bila wangi, malaikat datang. Ada setengah tandas. Saya pergi satu masjid, nama dia Masjid Sungkai. Tuan-tuan kalau rajin pergi ke Sungkai Perak, tempat yang nasi buluh tu. Pergi ke Masjid Sungkai. Tandas dia sentiasa kering. Tak ada air bertakung, tak ada basah-basah tandas dia. Sebab tandas dia tu dia bina lantai tu sengit. Air akan jatuh dalam mangkuk tandas. 24 jam kering je. Setengah tandas bila nak masuk tuan-tuan bertakung, berlubang, berjengket-jengket kita. Tapi tandas Masjid Sungkai elok kering, bagus dia punya. Siapa dia kepala otak yang buat tu.
Cuma kita bila duduk tu, kita pun sengit gitu juga tuan-tuan ni. Wow. Tapi ada setengah masjid, dia hanya pandai kutip derma tapi tak guna pakai. Yang ni tak mau. Masuk saya pergi satu masjid, pergi ke tandas dia. Bila tutup, saya duduk, saya nampak orang. Pintu tu lubang besar ni. Biar beting kau. Saya buka balik. Masa tu PA saya nama dia Anwar. Cik Anwar, backup, nampak ni. Cik Anwar begini, tutup tuan. Bayangkan tuan-tuan, dia orang ni macam mana? Tengah duduk-duduk mencangkung, ada orang lalu. Assalamualaikum. Oi. Dah jemaah bagi duit, jemaah masuk tabung, belilah. Tengok masjid kita ni, kipas helikopter saja 5. Betul ke 5 ni? 4. Ni bersana lagi. Ni baru 1 ni. Kalau dah 5 ni dia buka tuan-tuan, meter dia 5. Terangkat kita. Tak yang pakai jubah, tak pakai sependa ni jaga-jaga tuan. Maknanya orang perempuan duduk dalam sini selesa. Sebab tu tuan-tuan kena wakaf. Bila wakaf pada bendahari masjid, bendahari pula bentang. Apa kita nak buat untuk jemaah kita? Nampak selesa tuan-tuan. Aircon ada, tali besen ada, kipas helikopter ada, aircon ceiling ada, aircon dinding ada, banyaknya aircon. Alhamdulillah. Cantik pula awal larat dia, Allah. Tulis pula depan-depan ni. Tengah duduk sembahyang baca, subhanallah walhamdulillah. Tengah tahiyat, la ilaha illallah. Ni sembahyang ke apa? Alhamdulillah tuan-tuan, ni yang kita nak. Wakaf digunakan untuk keselesaan. Bila masjid dah cantik macam ni, kita datanglah. Kenapa awak bantu? Kenapa awak bagi pada derma masjid, derma Jumaat, tabung itu tabung ni? Sebab saya bekerja, saya dapat pendapatan, saya tolong masjid. Masjid tolong pula kepada orang-orang di sekelilingnya. Jangan tuan-tuan dapat duit simpan. Kedekut mengalahkan Haji Bakhil. Jangan tuan-tuan. Gunakan harta yang kita dapat untuk tolong kita masuk syurga. Dan peluang nak masuk syurga terbentang jauh, luas depan kita. Cuba tuan-tuan tengok dalam dewan ni. Agak-agak kalau lagi 1000 datang, muat tak dalam dewan ni? Tak muat dah. 1000 lagi datang, tak boleh dah duduk kat luar. Tapi syurga muat. Luas dia seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Luasnya syurga seluas langit dan bumi. Ni dalam dewan ni, kalau masuk lagi 1000 orang, Tok Siap dah tunggu kat depan tu. Penuh. Dekat luar, penuh. Penuh. Agak-agak ada tak dialog tu depan syurga? Malaikat tunggu. Makluman ya, syurga dah penuh. Minta maaf. Agak-agak ada tak? Minta maaf minta maaf. Syurga dah penuh, minta maaf. Ada satu makcik datang, malaikat. Seorang je. Untuk makcik seorang je. Jauh ni Seremban datang ni. Makcik cuba tengok sliding door tu. Orang yang last kali dekat sliding, punggung dia betul-betul tang sliding door je. Kalau makcik nak masuk, nak duduk betul mana makcik? Tolonglah malaikat. Makcik faham tak muat dah. Atau kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik? Neraka banyak kosong makcik. Istilah tu tak ada. Siapa-siapa pun layak masuk syurga. Tak payahlah tuan-tuan nak jadi tok imam, nak jadi tok siap seorang-seorang. Semua boleh masuk syurga. Ada yang bayar zakat, ada yang dengan jalan sedekah, ada yang dengan jalan berjamaah, ada yang jalan menolong orang, ada dengan jalan jadi cikgu, ada yang jalan jadi suri rumah. Masing-masing berpeluang untuk masuk syurga. Alhamdulillah. Tuan-tuan, cuma yang menghalang kita nak masuk syurga tu apa? Apa yang menghalang kita nak masuk syurga?
Mencuri. Saya tak ada curi Ustaz, saya ada pencen. Tikam nombor. Oh, judi dosa. Membunuh orang. Ustaz, saya dengan tikus pun saya takut. Nak bunuh lipas pun saya lari Ustaz. Tambah bunuh orang. Berzina. Allah Ustaz, saya ni kencing manis Ustaz. Tak berdaya maju dah Ustaz. Isteri saya di rumah pun duk tengok saja Ustaz. Tak buat apa dah. Nak rogol orang apa? Nak berzina apa? Kalau dia tangkap orang, kalau dia nak rogol, orang tu pula tanya dia. Tak jadi ke? Mana faham? Tak faham sudah. InsyaAllah kita tak berzina lah. Tapi dosa yang kita buat, dosa lidah. Ni dosa kita yang duk halang kita ni. Masuk je saya dalam masjid ni, terus cakap, Mak, Ustaz Kazim, oh hitam ya. Dalam TV nampak macam putih kan? Dua-dua berdosa. Yang kata hitam ya, yang seorang lain pula, dua-dua berdosa. Itulah dia. Dosa lidah kita. Tok Bilal bang dia kutuk, Tok Imam baca dia kutuk. Pegawai pada Jabatan Agama Majlis Agama Islam duduk atas kursi merah kutuk. Orang lain semua tak ada kursi, dia orang ada kursi. Berdosa. Entah. Orang lain duduk di bawah, dia duduk di atas. Berdosa entah tu. Jangan mengata, diam-diam sudah. Ini tengok pengantin mengata, yang laki gemuk, bini kurus, ya Allah. Tahan ke tu, ya Allah. Ngata pada orang. Bila angin bertiup, selak kain. Celaka betul angin ni. Celaka kau cakap. Inilah dosa yang paling kena jaga tuan-tuan. Yang batal pahala pun inilah dia. Semalam ceramah Ustaz Kazim, sedekah kat surau masjid, bagilah 100 kan. Kenapa akak ungkit? Kenapa akak ungkit? Tak boleh diam-diam. Oh, lidah jahat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ngumpat, kita fitnah. Kadang-kadang kita tak fitnah, kita laga-lagakan orang. Kau malam ni ada ceramah kan, Ustaz Kazim kan? Ya. Kau pergi ke? InsyaAllah pergi. Sebab dia orang ada jamuan. Kalau aku jadi engkau, aku tak datang. Kenapa? Ustaz Kazim. Itu nama dia, Namimah nama dia. Tukang laga-laga orang. Jahatnya lidah. Jadi macam mana nak jaga lidah? Tak usah buka mulut. Selamat tak? Selamat. Tengok orang gemuk. Tengok orang kurus. Diam. Cuba buka. Kurusnya tak bagi makan ke laki dia. Gemuknya, ya Allah. Berpotong kes gemuk tu ya. Nampak tak? Nombor 2, yang selalu kita buat apa dia? Yang Nabi sampai pacakkan kayu, daun kayu yang warna hijau ni. Nabi doa pula, selagi mana daun ni masih hijau, mudah-mudahan diringankan azab dalam kubur dia tu. Satu namimah, yang duk laga-lagakan orang. Yang 2 lagi masalah kencing. Kencing. Pandang kecil. Saya nak datang ke Seremban ni tuan-tuan. Berhenti beberapa kali kat tandas. Masuk tandas RNR tu, saya masuk tutup pintu. Saya tengok orang kita duk kencing dekat dinding tandas tu. Berdiri semua. Basuh di mana? Ada yang naik motor balik kampung, bawa isteri, sampai dekat hutan sawit, berhenti. Mana bang? Nak terkencing. Dia talak je pokok sawit, bergegar ke sawit tu. Lepas-lepas kencing, tarik zip jalan. Abang tak basuh ke? Diamlah. Oh. Oi, bang. Bang. Tak basuh kencing bang. Yang paling saya tak boleh lupa, dia tak basuh, saya keluar tanda, dia tarik zip. Oi, Ustaz Kazim. Ambil kamu? Nak salam tak salam? Nak salam tak salam ni? Nasib baik nak keluar tandas, jumpa lagi 2 orang. Assalamualaikum.
Apa yang penting? Kerjasama. Sebab tu yang paling saya tak seronok bila ceramah ni tuan-tuan. Orang duduk depan saya ni. Sampai habis jari ni. Dia melombong. Habis ceramah. Ustaz. Tak sambut, sombong, sambut, duk terbayang-bayang tuan-tuan. Jadi abang-abang, basuhlah kencing. Ada yang kencing tak berdehem. Abang kita berdehem dah. Baru cakap je, terus dia buat. Allah. Kalau tak berdehem, uruklah sikit, bagi dia keluar. Ini basuh pun tak kena. Dia basuh, tak helmet je. Yang lato-lato dia tak basuh. Sedangkan bila dia kencing, air kencing tu dia merebak sampai ke lato-lato. Dia basuh tang helmet. Oh, maknanya ustaz, kalau kita masuk tandas kena pakai helmet. Silakan. Payah betul nak bagi faham. Berapa ramai yang basuh di ujung-ujungnya. Awak tu kencing, kadang-kadang dia meleleh ke lato-lato. Buka lah seluar gantung. Kau basuh elok-elok. Setengah tempat, nak sangkut baju pun tak ada. Skru. Paku dia tak ada, skru pun tak ada. Tu nak gantung mana entah. Abang-abang yang mana kem plekat, masuk dalam tandas, tak ada tempat gantung. Buka kem plekat, gantung dekat pintu tu. Jadi orang tahu, ada orang kat dalam. Ada yang buat jahat tuan-tuan, dia buat lari kain. Oi! Pun ada juga. La ilaha illallah. Yang penting abang, basuh bersih-bersih bang. Jangan kerana benda itu menghalang kita masuk syurga. Benda simple. Tapi bab taharah, bab bersih tak selesai. Tuan-tuan, dah hampir 1 jam 15 minit saya ceramah. Terasa tak kak sejam 15 minit? Memang kak tak terasa. Yang terasa saya. Kak nak terasa apa? Bukan kak cakap. Duk gelap dah pukul 8. Duk gelap. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di sini. Jadi kalau nak jemput balik, 33 tahun dari sekarang. Tahniah kepada bahagian zakat, tahniah kepada pegawai-pegawai zakat yang datang hari ini, insya-Allah. Kita bantu zakat Negeri Sembilan. Mudah-mudahan zakat terus berkembang, terus barakah, ekonomi kita naik. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.